Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah menghidupkan kita pada hari ini dan mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita untuk istiqamah dalam beramal dan kekuatan beramal, dan seterusnya kita mengharapkan Allah terima amalan kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terpilih, yang terbaik di kalangan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan mudah-mudahan amalan-amalan kita itu tidak menjadi debu yang berterbangan di akhirat kelak dan menjadikan ianya berat pada mizan hasanah kita. Baik, kita masih lagi membicarakan surah Al-Ghashiyah. Di dalam ayat yang ke-17 kita berhenti, maka hari ini kita sambung sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimanakah unta itu diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berikanlah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa di atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah yang menghisapkan mereka. Baik, apabila kita menyaksikan ayat yang pertama ini, Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, dalam terjemahan tafsir Ibn Katsir mengatakan unta merupakan haiwan yang mengagumkan dan struktur tubuhnya yang unik. Unta merupakan haiwan yang sangat kuat. Walaupun begitu, ia tunduk untuk membawa beban yang berat dan menuruti penuntunnya yang lemah. Dagingnya bisa dimakan, bulunya bisa dimanfaat, dan susunya bisa diminum. Penyebutan unta di sini kerana majoriti haiwan tunggangan bangsa Arab waktu itu adalah unta. Baik, apabila Allah mengatakan afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat, ini di antara makhluk-makhluk yang Allah jadikan dengan keajaiban dia tersendiri. Tidak dinafikan keunikan yang Allah jadikan kepada makhluk-makhluknya seperti haiwan-haiwan, binatang-binatang, serangga-serangga mempunyai keunikan yang sendiri, hanya Allah yang mengetahui. Ya, yang mana kita menyaksikan kalau kita tengok dalam planet animal tu, Animal Planet tu, kita menyaksikan beberapa haiwan-haiwan itu begitu unik. Ya, berubah-ubah warna, berubah bentuk dan berbagai-bagai. Ada haiwan-haiwan yang kita pernah lihat dan ada haiwan-haiwan yang tidak pernah kita lihat, yang hanya Allah mengetahui. Haiwan di atas lautan, di dalam lautan, dalam yang tak mampu kita menyelam untuk mendapatkannya. Hatta
kapal selam pun tidak mampu, tetapi Allah jadikan makhluk-makhluk yang unik ni ada di dalam lautan. Jadi dengan arti kata lain, pertama apabila Allah mengatakan begitu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, Allah mengkhususkan unta di sini untuk menjadikan perbicaraan kepada orang-orang Arab pada ketika itu. Dan di sini juga mengisyaratkan bila Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, Allah nak mengisyaratkan kepada kita sifat rububiyah Allah itu hanya dimiliki oleh Allah. Hanya Allah yang mampu mencipta ibil ataupun unta itu seperti mana yang kita saksikan, yang tidak dimiliki oleh haiwan-haiwan yang lain. Kerana apa? Di kalangan ahli tafsir seperti Hasan Al-Basri mengatakan kelebihan unta itu disebut kerana dia mempunyai 4 ciri-ciri yang hebat. Pertama, dia boleh dimakan, dagingnya boleh dimakan. Ya, boleh. Pernah makan daging unta? Ya, insya-Allah pergi Mekah. Amin. Ya, Allah pemudahkan makan daging unta. Ya. Kemudian susunya boleh diminum. Ya. Apa lagi? Yang ketiga, kulitnya tebal. Buat jaket, masya-Allah tabarakallah. Ya, itu kalau jatuh tu tergeser tak ada apa-apa. Ya. Dan yang keempat, dia adalah binatang yang membawa beratan barang-barangan, ya, di tengah padang pasir yang kering kontang. Dia mampu bawa. Binatang lain takkan mampu. Ya. Bawa kambing sudahnya kita yang pikul kambing, bukan kambing pikul kita. Ya. Keldai pun tak mampu, kuda pun tak mampu seperti mana yang dimiliki oleh unta. Yang disebutkan Safinatul Sahra ataupun bahtera di padang pasir. Itu dia kelebihan kedudukan unta di sisi orang Arab pada ketika itu. Oleh kerana itu kedudukan unta begitu besar, tinggi, sehingga Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nanti kejap. Nak masuk tu. Itu tak sabar. Baik, kena masuk step-step. Okey. Jadi dalam ayat Al-Quran, apa-apa pun kita kena bahaskan melalui hadis Nabi SAW dan Al-Quran, ya, penafsirannya adalah Rasulullah SAW. Selain daripada afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, unta ini juga mempunyai sifat-sifat yang diterangkan keistimewaan dia duduk di padang pasir. Ya, sama ada mata dia, telinga dia, hidung dia, kalau kita tengok lain. Ya, hidung dia pesek tu bukan pesek saja-saja. Kenapa? Nak merentasi padang pasir yang penuh dengan debu, terutamanya pada hari ribut, ya, ribut pasir. Hanya unta mampu mengkontrolkan dirinya, ya, menjaga dan terus berjalan. Orang lain tak mampu, makhluk lain tak mampu. Ya, tetapi unta mampu. Apatah lagi dengan bekalan air yang dimiliki di dalam tubuhnya, yang mana dia tidak menjadi masalah perjalanan yang jauh, ya, 60 km pada waktu itu sehari semalam, 60 km perjalanan. Sekarang 60 km sekejap aja. Ya, Abu Muaz dari mana tu datang kejap je sampai ke sini. Ya. Tetapi ini 60 km jauh. Ya. Hampir 1 hari pada zaman itu dengan unta. Ya. Oleh kerana tu kedudukan unta ini agak istimewa. Dan banyak lagi, ya, orang Arab kalau makan ngadap unta tu, berapa orang yang dikatakan, ya, Rasulullah arahkan bertanya kepada orang yang melalui tentera di Perang Badar, waktu Perang Badar, dia tanya berapa ekor unta yang disembelih pada 1 hari. Ya. Jadi dia bagi tahu, ya, Rasulullah kata ini bilangannya sebanyak 1000 orang. Kan? Melalui sembelihan unta je. Kalau kita kambing, berapa orang makan tu? Berapa sekor kambing, kan? Kalau kita tentu silap-silap 20 orang baru. Ya. Orang Arab silap-silap dia seekor je kambing. Dia seekor dia kambing. Dia makan dia seekor kambing tu. Ya. Orang Arab punya makan. Saya dulu Arab juga. Tapi dah jadi Melayu pula. Dah tak boleh makan banyak. Ya. Okey. Ala kulli hal nak menceritakan bahawa unta-unta ini selain daripada itu kelebihan-kelebihannya,
unta ini yang disebutkan dalam kisah orang-orang Arab, dia mempunyai kuat ingatannya. Ya, kuat ingatannya. Kalaulah dia manusia, rasanya dia boleh habis hafiz Quran daripada kita cepat. Di mana unta ini, dia ada sifat dendam dia. Apabila dikaitkan satu kisah yang mana orang Arab ni, dia marah sangat untanya, dia pukul unta tu. Dia makhluk Allah juga. Dia tak suka diseksa. Akhirnya lepas dipukulnya, dia jual unta tu. Selang beberapa tahun, ya, dia pergi ke satu tempat pasar unta tu, ya, dia tengok-tengok unta. Ialah kita bila tengok kambing, tengok serupa je mukanya kan. Macam tu juga bila tengok unta, serupa je lebih kurang. Ya. Tetapi unta tengok kita, dia kenal. Dia kenal. Ya. Yang diceritakan bahawa bila dia nampak bekas tuannya, terus dia pergi ke tuannya, lalu dia bunuhkan, belasah dia sampai mati. Ya, subhanallah, ya. Baik-baik nak bela unta, tak payahlah bela unta. Tak ada pun unta di sini. Ya. Di mana dibelasah mati tuannya. Jadi dalam ini perumpamaan Arab mengisyaratkan bahawa dia mempunyai ingatan yang kuat. Ya, ingatan yang kuat. Kita pun terlupa aja. Ya, dah tua-tua ni lagi terlupa. Okey. Kemudian yang kedua dalam kisah yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan unta ini. Ya. Apa dia kelebihannya? Apabila dua orang lelaki telah datang pergi ke Madinah, lalu Allah ujikan mereka dengan ujian bagi orang-orang yang datang ke Madinah. Oleh kerana itu kadang-kadang bila kita datang ke Madinah, dia ada ujian dia. Ya, di antaranya sakit-sakit sikit. Itu semua ujian. Allah nak membersihkan diri-diri penduduk Madinah. Ya, kena faham tu kaedahnya. Jangan sakit-sakit tu, Allah malasnya aku duduk Madinah. Tak. Madinah mempunyai sifat yang special. Ya, yang mati padanya dalamnya akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Dan Rasulullah telah mendoakan kedudukan Madinah yang istimewa. Maka dua orang ni datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu dia sakit-sakit perut. Ya, kerana apa? Kerana wallahu alam udara Madinah ke apa, tapi dia mengadu kepada Rasulullah bahawa mereka menghadapi demam yang sedikit dan sakit-sakit perut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu pergi ke hujung kampung Madinah ni, ke hujung Madinah ni ada penggembala unta. Ya, ambillah apa? Ambillah susu unta dan kencing unta, maka minumlah. Okey, susu dan kencing unta, maka minumlah. Maka dua orang ni pun pergi ke sana dan didapati betul seperti mana yang Rasulullah kata, ada orang yang penggembala unta ni, lalu mereka minta unta susu dan kencing unta. Lalu apabila diberikan kepadanya dan mereka minum, sehat. Ya, sehat. Apa mereka buat? Mereka bunuh penggembala unta tu dan mereka merampas unta tersebut. Ya, dalam kisah tu kita menyaksikan beberapa hukum jenayah yang berlaku yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, berkaitan kisah ini. Jadi bila dia bunuh dan sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tinggalkan cerita tu. Cuma nak menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita dua lelaki ini meminum susu dan kencing unta. Hukum kencing binatang yang boleh dimakan, di sinilah datang masalah fiqh, ya, masalah fiqh di mana kadang-kadang masyarakat kita salah faham terhadap perkara tersebut. Itu juga menerangkan kepada kita bezanya antara najis dan kotor. Ya, najis dan kotor ada perbezaannya. Najis dan suci pun ada perbezaannya. Jilatan anjing, ya, idza wulighal kalbu fi ina'in ahadikum falyaghsil sab'an ulahunna fit turab. Jika seekor anjing datang menjilatkan, ya, dia jilat bekas seseorang kamu, maka cucilah dia sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Kita kalau menyaksikan jilatan anjing, ada nampak tak? Tak ada nampak kan? Tak ada nampak. Kalau dia jilat takkan nampak. Hukum kita suci? Tak. Tetapi hukum di sisi Allah najis walaupun tak nampak. Bahkan najis yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i, yakni najis mughaladzah, ghalidh,
najis yang berat. Ya. Okey. Tetapi apabila datang dalil, walaupun berat kepala kita nak terima, alamak dalil ni dari Rasulullah, apa yang perlu buat? Bun? Aiyah, itu kaedah kita. Apabila datang dalil yang sahih, walaupun minda kita dah bercelaru, dah bercampur perkara-perkara yang lepas, tetapi ini hadis dari Rasulullah, riwayat Bukhari, yang tidak ada gubar dalam kesahihannya. Apabila Rasulullah katakan minum, berarti tidak najis. Tak najis, itu terpulang kat kita, nak minum ke tidak. Tetapi hukumnya tidak najis. Untuk unta. Dan juga binatang, ulama mengkaitkan semua binatang-binatang yang halal dimakan, hukumnya tidak najis. Ya, pada tai dan kencingnya. Tetapi kencing unta tidak najis, boleh diminum. Tai dia, jangan pula kita boleh dimakan. Itu dia kategori kotor, yang mana kita tak makan lah. Tetapi disebabkan kencing unta itu ada dalil, kita berdiri, walaupun pada peringkat awal tidak setuju. Tapi kita kena beriman kedudukan hadis tersebut, boleh kita minum. Tetapi dengan apa? Dengan syarat. Apa dia syaratnya? Abu Mas. Bismillah. Syaratnya, kalau kita sakit. Itu syarat dia. Saya pergi ke Mekah sana, ya, pergi tempat unta tu, depa dulu depa tak jual. Ya, bila kita kata boleh, dia kata kamu minumlah kencing kamu. Amboi, kita kata. Orang macam ni orang yang tak boleh kita layan sangat. Mereka tak belajar hadis. Penggembala-penggembala yang jenis tak belajar hadis tu tinggalkan. Depa jual. Ya. Lepas tu kita pun ambil. Beli susu, beli kencing. Nilai yang kencing unta tu dibeli. Ya. Sampai hotel, minum. Ya, ikut kan sunnah, benar, hadis sahih. Minum. Apa berlaku? Tuan-tuan dan perempuan, sakit tak? Kalau tak sakit, makan Panadol. Apa berlaku? Kita tak sakit, makan Panadol. Jawabnya sakit lepas tu. Begitu juga, kita tak sakit, minum kencing unta. Jawabnya? Perut kembung, berdebung. Tak boleh nak bangun. 1 hari tak boleh bangun. Ya, perut kembung. Ialah pasal minuman itu adalah kalau kita sakit. Kalau tak sakit, tak payahlah. Okey. Jadi oleh kerana tu, dia kaedah tu kena tengok betul-betul. Alhamdulillah saya dah minum. Tapi la ilaha illallah, nak minum tu, tengok macam inilah rupa kencing unta tu. Ya. Nak minum tu, Allah. Ya, tuang tu dah 1 bab. Ya. Okey. Lepas tu, bau kuat. Ya, macam inilah bau dia. Herba ya. Bismillah. Sakit perut. Ya. Aduh. Dia kena, okey. Apa-apa juga, termasuk benda-benda ni, kena ada ilmu. Jangan main herup aja. Ya, bantai kencing unta banyak, gup mak kata kan. Tak boleh. Macam juga ubat-ubat herba. Ya, ada dia punya apa? Sukatan dia. Seorang sahabat, dia kena kencing manis, dia minum air ketum. Banyak ni. Pagi, petang. Cantik, kaki dia cantik balik. Cantik. Ya. Lama juga, setahun lebih. Kemudian, rasa lain macam, jumpa doktor. Ya. Doktor tanya, Ustaz, dia taruh Ustaz juga kan, jenis tak bekerja kat luar ni. Ya. Jenis kerja naik motor, pergi kelas apa semua. Ustaz minum air, minum apa tu? Minum air ketum. Air ketum. Berapa kali? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ustaz kerja apa? Ustaz je. Tak ada buat bendang, tak ada buat. La ilaha illallah. Kalau Ustaz kata 2 kali seminggu ke, saya boleh terima. Tapi 2 kali sehari dengan Ustaz tak bekerja,
Kenapa? Orang dulu, orang Kedah dulu dia minum air ketum. Ini bukan air ketum ya. Sekarang jadi isu pula. Ya, minum air ketum tu ya disebabkan kerja bendang. Mereka keluarkan tenaga. Jadi mereka minum. Tak apa, pasal mereka keluarkan tenaga, keluarkan peluh. Ini ustaz tak keluar peluh. Akhirnya buah pinggangnya jadi kecut. Buah pinggangnya jadi kecut. Oleh kerana tu walaupun herba, ya kita kena berjaga-jaga, kena ada sukatan, kena ada pengalaman dalam bab-bab yang begini. Ya, saya bila ustaz tu mula-mula suruh juga, kita pun minumlah sikit air ketum. Bila dapat tahu dia dah macam tu, tak jadi, batal terus ketum. Ya, minum air ketum tak ada, makan ketumbar je. Baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan kejadian unta yang unik, satu. Dan kedua, kita telah mendapat satu hukum fiqh yang baru, bahawa binatang yang boleh makan, najis dia, tahi dia ataupun kencing dia tidak najis. Tapi kotor, tetaplah hukum tu kotor. Kecuali pada unta, yang mana dibolehkan minum. Okey? Jadi boleh diminumkan pada kencingnya dengan syarat sakit. Ya, dengan syarat dapat bimbingan daripada orang-orang yang mahir. Jangan buat sendiri. Ya, jangan buat sendiri. Tiap-tiap hari minum kencing unta, tiap-tiap hari dia nanti datang risiko lain pula. Perangai dia macam unta pula. Baik. Jadi ini di antara yang mana kita dapat tahu hukum hakamnya. Namun begitu, di dalam hadis yang berkaitan dengan unta diciptakan dari syaitan, ya, yang menjadi perbahasan di atas pundak unta tu ada syaitan apa semua. Dalam bab ini Syekh Albani rahimahullah menjawab, ya, ianya adalah lebih kurang maksudnya binatang ini, unta ni, syaitan rapat dengannya. Itu je. Bukanlah dia dijadikan atau di macam mana kita jadi, tetapi syaitan begitu rapat dengannya sehingga kan dikatakan kepada dalam hadis mengisyaratkan apabila orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bolehkah sembahyang di kandang unta? Rasulullah benarkan. Dan bolehkah sembahyang bolehkah sembahyang kandang kambing? Rasulullah benarkan. Bolehkah sembahyang kandang unta? Rasulullah kata tidak. Ini dia bab unta. Kemudian daging unta bila kita makan hukumnya harus, tetapi jika kita nak solat, maka kalau kita tadi ada wuduk, makan daging unta walaupun satu hiris, hukumnya kena ambil wuduk balik. Ada pun daging lain tak ada. Itu khas untuk daging unta. Okey? Jadi kita dah dapat satu lagi hukum bahawa makan daging unta membatalkan wuduk. Kemudian Rasulullah SAW pernah solat di atas unta. Ya, solat apa tu? Solat sunat. Dihadapkan unta ke kiblat, lepas tu Allahu Akbar, maka unta tu berjalan ke mana pun tak menjadi masalah. Okey. Kena hati-hati kerana di kalangan ustaz-ustaz telah salah mentafsirkan. Sehingga kan kita tegur ustaz tu, kita buka ya kitab Fathul Bari supaya dia rujuk balik. Dia kata apa? Boleh sembahyang di atas motor. Berdalilkan ayat tu. Motor tengah bawa tu nak solat, kita bantah, kan? Dia kata kamu rujuk. Dia tak rujuk rupanya. Kita dah rujuk awal dah. Ya, setelah kita dapat tahu tu kita rujuk awal. Ya. Atas motor, atas kenderaan, dia ada syarat-syaratnya. Okey. Jika kita nak solat, dia kata tu pun solat fardu. Tak. Bila solat fardu, Rasulullah turun dari unta. Ya. Rasulullah turun dari unta, bahkan unta tu pun kadang-kadang jadi sutrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksudkan pada mereka-mereka yang kena faham elok-elok tentang bila kita berada di atas kenderaan itu, kalau kita bukan driver. Okay, kita ni bukan driver, nak duduk sebelah ke belakang ke, kita nak solat, pastikan pertama sekali arah kiblat lah. Unta tu lain, dia tak bawa laju. Rasulullah solat pun dia bukan bergerak, hanya bergerak laju, dia bergerak begitu-begitu. Tak ada siapa pun dia nak langgar. Tetapi kalau kita naik motor, motor pula Masya Allah, motor pula macam motor Ustaz Adli ke, ya, oh itu pecut dia, Masya Allah, Tabarakallah. Tak boleh. Dia kena turun,
solat. Kalau nak duduk atas motor tanpa bergerak motor tak jadi masalah. Okey, itu kita terima. Ya, solat dengan sifat solat atas kenderaan lah. Macam mana Rasulullah solat atas, macam kita solat atas kerusi, begitu juga kita solat atas motor tu yang berhenti. Ya, kena jelas. Sekarang dipotongnya dalam ni video motor. Ustaz kata boleh solat atas motor. Mampus Ustaz Fadil. Sakit aku lepas ni. Ya. Atas motor yang berhenti dan adabkan kiblat, Allahu Akbar. Solatlah atas motor. Itu kita terima. Ataupun kadang-kadang kita hantar isteri, hantar siapa, ya, mereka tengah melakukan urusan dalam apa hospital ke bank ke, kita adabkan kereta tu mengarah kiblat, lepas tu berhentikan parking, Allahu Akbar. Itu tak apa. Khas untuk solat sunat sahaja. Tetapi solat fardu kena pergi masjid, turun, pergi ataupun turun. Kalau kita musafir tepi itu, kecuali dalam isu-isu seperti naik kapal terbang ataupun naik kereta api seperti di bumi Pakistan sana, tanah Hindi. Ya, itu lain. Itu memang kita solat dalam kereta api ataupun atas kapal terbang. Okey. Jadi pun itu pun ada syarat-syarat yang perlu disusun elok-elok. Baik. Jadi ini yang berkaitan binatang yang Allah jadikan. Afala yanzuruna ilal ibilikai fakhuliqat. Okey, ada apa nak bertanya tentang unta ni lagi? Ya, kalau nak tahu pergilah nanti buat umrah, ya, insya-Allah. Ya, umrah dah dibuka. Bolehlah tengok. Ya, tengok makhluk Allah ni di bumi sana. Kemudian Allah mengatakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kamu lihatlah langit bagaimana ditinggikan. Ya, langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu kejadian yang unik. Ya, yang mana kita menyaksikan langit di atas kepala kita ni yang berbagai-bagai warna waktu pagi, petang, siang dan malam tu gelap lah. Ya, berbagai-bagai bentuk yang kita lihat di atas sana merupakan satu kejadian yang unik. Kita tidak membicarakan galaksi-galaksi yang ada, bintang-bintang yang ada ataupun makhluk-makhluk yang lain ada di atas langit. Tetapi kita membicarakan bagaimana langit yang Allah jadikan ini tidak bertiang. Dan tak tahu pun, kalau ikut teori kita ni pun tak tahu. Cuma dikatakan udara-udara di atas sana yang bertindih-tindih, yang mana semua peringkat langit-langit itu ada batas-batasnya. Langit ada penjaga tak? Ada penjaga tak? Okey, peristiwa Isra' Mi'raj. Kita nak masuk Isra' Mi'raj ni kan. Okey, kita dah belajar dah tiap-tiap tahun Isra' Mi'raj sampai buat kenduri kendara. Ya, Isra' Mi'raj punya cerita. Ya, sampai kasut menjadi pujaan dalam kisah ni. Dia tak puja Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia puja tang kasut tu. Itu yang heran tu. Ya, ala kulli hal. Langit-langit sebanyak 7 petala langit yang Allah jadikan. Sab'a samawat. 7 petala langit. Okey? Semuanya ada pintu-pintu dia tersendiri. Yang diceritakan dalam kisah Isra' Mi'raj. Itu pertama. Ya. Yang mana Jibril terpaksa melalui pintu tu, minta izin nak masuk. Ya. Lalu malaikat berkata, siapa? Aku Jibril. Ada siapa dengan kamu? Ada Muhammad. Adakah dia diutuskan? Ya, diutuskan. Bersyarat. Oleh kerana itu bila kita mendengar orang nak pergi ke langit, tak menjadi masalah. Tetapi percubaan untuk merentasi langit tu, ya, pun tak menjadi masalah. Tapi mereka tidak akan sampai. Namun kita katakan teruskan. Tak menjadi masalah dalam kajian mereka terhadap perkara-perkara di atas sana. Kalau saya ceritakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kat mana nabi-nabi, roh-roh nabi yang diceritakan tu? Ini juga satu persoalan yang timbul berkaitan dengan yas'alunaka 'anir roh. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Tuan-tuan dan perempuan, roh orang yang beriman, roh yang orang kafir berbeza. Kehidupan di alam roh, kita tak mampu untuk membicaranya. Hanya boleh beriman saja. Kerana dia persoalan ghaib. Ada dalil, kita berdiri. Tak ada dalil, tak ada. Ya. Apabila roh orang beriman itu dikategorikan lagi,
roh para syuhada yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Dah lain dah. Nampak tak persoalan roh? Kemudian diikuti oleh hadis Bukhari berkaitan roh para nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dah lain dah. Oleh kerana itu persoalan roh bukan persoalan main-mainan. Dia tak boleh kita sesuka hati sehingga sampai tahap kita memuja ahli kubur, ya, dikatakan orang yang soleh, puja dan meminta doa. Habis. Syirik. Clear syirik. Tak ada tapis-tapis dah. Okay. Syirik. Meminta puja, meminta pertolongan kepada ahli kubur. Syirik, tak faham. Saya tak faham kenapa mereka boleh minta kepada orang yang dah mati. Yang tak boleh berfungsi apa-apa. Na'udzubillah. Kejahilan. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kejahilan itu adalah kegelapan yang mana tak boleh nak nilai antara betul dengan salah. Syirik itu, nampak kesan syirik tu, dia tutup segala-galanya. Sampai tak kenal Allah yang bersifat Maha Pencipta dan Maha Agung tu. Okey, baik. Jadi, kalau kita bicarakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj, langit pertama, ada berapa langit? Kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, kalau tak salah, hadis yang bertaraf hasan li ghairihi, yang Rasulullah SAW mengatakan, di antara satu langit ke satu langit, berapa jaraknya? 200. 500 tahun. Betul? Teka-teka. Betul? Oh. Masya Allah. Bun banyak murajaah ni. Bagus ya. Masya Allah. 500 tahun. Di antara satu langit ke satu langit, 500 tahun. Sampai langit ke-7. 500. 7 kali 5, 3,500 tahun. Itu yang menarik sekali. Bagi saya beriman je. Saya tak banyak cakap. Alhamdulillah ada hadis, saya beriman. Kerana ianya persoalan gaib. Bila Rasulullah boleh melepasi 3,500 tahun punya perjalanan. Apa yang boleh kita kata? Allah mampu buat apa yang dikehendakinya. Itu iman kita. Ya, Allah mampu buat apa yang dikehendakinya. Oleh kerana itu Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq disebabkan dia membenarkan sahaja perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu je. Gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kita bicarakan ini, orang tengah mengacau-ngacau. Golongan-golongan yang tidak sihat ni, golongan-golongan yang suka merosakkan agama Islam, dia mengacau-ngacaukan pemikiran anak-anak muda kita. Kamu boleh percaya Isra' Mi'raj macam itu? Kalau mimpi boleh percaya, ini pergi dengan tubuh badan. Bagi saya, tak banyak. Alhamdulillah kita ahli sunnah beriman. Aku beriman dengan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, hadis sahih, tak ada tolak langsung. Baik. Jadi, 700 tahun perjalanan dan kita baru berada di langit dunia sahaja. Kita tengok, itu pun tengok macam mana Allah angkatkan. Macam mana Allah tak jatuhkan, ya. Allah tak jatuhkan langit ini ke bumi. Ya, itu semua di sisi Allah, Allah yang Maha mengetahui. Jadi 7 petala langit itu memang wujud dan tiap-tiap langit ada penjaga pintunya. Okey? Dan tiap-tiap langit ada roh para nabi yang disebutkan dalam Isra' Mi'raj. Siapa boleh bilang roh-roh para nabi ini? Nabi mana? 1, Nabi 2, Nabi 3. Cepat. Saya bagi tahu orang Yahudi, orang mustasyrikin, orientalis hafal. Hafal. Sebabkan apa? Sebab mereka menunggu Isa turun ke bumi. Mereka tak mahu Isa turun ke bumi kerana dia mengubahkan sejarah kehidupan dunia yang bertepatan dengan Al-Hadis yang diceritakan kemunculan kemunculan Isa, akan dihancurkan Yahudi, akan dihancurkan khinzir, babi-babi, ya, yang banyak perkara yang mengalahkan mereka dan menaikkan Islam. Oleh kerana itu mereka kena tahu, kerana apa? Nak hantar apa yang boleh dihantar ke atas langit itu untuk membunuh orang yang bernama Isa itu. Tapi kita tak tahu langit mana Isa ni ya. Langit mana? Dah tiap-tiap tahun Isra' Mi'raj, dah habis berani makan Isra' Mi'raj, lupa pula. Ya.
Buka YouTube ke apa. Okey. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kena hafal. Walaupun kita tak raikan Isra' Mi'raj yang begitu cara mereka meraikan, tetapi kita kena ada maklumat. Langit yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit yang ketiga Nabi yang disebutkan Nabi Yusuf. Langit yang keempat Nabi Idris, atau macam itulah. Langit yang kelima Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Iaitu dia roh-roh para nabi yang berada di atas. Menarik ya. Oleh kerana itu dalam menyaksikan peristiwa Isra' Mi'raj, ya, kita membicarakan satu perkara yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan yang cukup unik. Macam mana roh-roh ini Allah jadikan berada di langit-langit tersebut. Allah buat apa yang dikehendakinya. Kemudian kita menyaksikan bagaimana roh para nabi masih lagi menasihati antara satu sama lain. Roh para syuhada, ya, roh para syuhada dia bercita-cita nak hidup balik ke dunia, nak menyampaikan berita kepada orang-orang yang masih hidup bahawa kami mendapat nikmat di alam barzakh sana. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran, roh para syuhada. Roh orang mukmin maka dia berehat menunggu sampai kiamat dalam keadaan selesa, ya, berehat, dan ada kategori dia. Dan roh orang kafir diazab seperti mana yang diceritakan dalam surah Ghafir berkaitan dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, diazab. Datang kita, kita mentafsirkan roh orang mukmin, roh wali songo, ya, dia boleh sampaikan doa. Dari mana dalil? Tu persoalannya. Dari mana dalil yang boleh mengatakan begitu? Tak ada dalil. Tetapi roh para nabi, apa yang dinasihatkan? Siapa? Roh mana yang menasihatkan? Pertama, roh Nabi Ibrahim. Dia menasihatkan, ya Muhammad, sampaikan salam aku kepada umatmu. Dan katakan kepada mereka, sesungguhnya tanah di syurga adalah subur. Maka tanamlah. Tanam dengan apa? Dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu nasihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, roh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Jangan bertanya bagaimana pertemuan mereka. Bagi saya beriman sahaja. Kerana ianya persoalan ghaib. Saya tak mampu untuk menghuraikannya. Melainkan apa yang diterangkan dalam hadis. Kemudian, kita melihat malaikat-malaikat juga mewasiatkan kepada Rasulullah. Apa dia? Apa malaikat wasiat kepada Rasulullah? Cepat. Itulah Abu Talha bagi lagi air herba. Dia jadi panas macam. Para malaikat mewasiatkan kepada Rasulullah tentang al-hijamah. Hijam ataupun apa ya? Bekam. Dia arahkan bagi tahu kepada umatku tentang kelebihan berbekam. Jadi berbekam merupakan salah satu alternatif perubatan dalam Islam. Maka digalakkan berbekam dan ada syarat-syarat dia. Itu kerana malaikat yang mengkhabarkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dan yang ketiga, nasihat yang berikutnya, apa dia? Nasihat Nabi Musa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah turun dapat selepas melepasi Sidratul Muntaha, ya, kemuncak ketinggian yang Jibril sendiri tidak mampu untuk mencapaikannya, dan akhirnya diwahyukan kepadanya. Allah mengarahkan kepada Rasulullah untuk umatnya melakukan solat sebanyak 50 waktu. Subhanallah, kalau 50 waktu, kita 12 jam. 50 waktu. Hampir-hampir lebih setengah jam, tiap-tiap setengah jam,
Satu solat. Jawabnya tinggal lah kita. Okey. Lalu dia turun sampai Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, umat aku telah diuji dengan perkara yang lebih ringan daripada itu pun mereka tak mampu. Umat kamu lagilah tak mampu. Ya. Maka mintalah Allah kurangkan. Pergi naik, kalimah tu amat penting ya. Pergi naik kembali. Jumpa dengan Allah dan minta kurang. Kalimah itulah yang seharusnya kita kena faham di mana kedudukan Allah. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kenapa? Dia turun sekali. Nabi Musa katakan, pergi naik. Bertemu dengan Allah, minta dikurangkan. Lalu dikurangkan 5 waktu. Maka dia turun. Sampai Nabi Musa tanya, apa yang Allah buat yang berikan kepada kamu? Lalu dah dikurangkan 5. Pergi balik ya Muhammad, minta kurangkan. Kali kedua dia naik. Berapa kali dia naik? 9 kali. Berarti 45 waktu dikurangkan dan 5 waktu tinggal. Mengisbatkan bahawa Rasulullah naik 9 kali dan mengisbatkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Simple. Senang. Ya. Kalau Allah di mana-mana, apa salahnya kat sini boleh minta? Ya. Pergi je. Ya, Allah kat mana-mana kan? Jumpa je lah kat mana-mana. Macam kita, jumpa kat mana-mana yang okey. Jumpa. Tetapi mengisbatkan, mengiktirafkan dan mengangkat ke kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Rasulullah sendiri pergi naik ke atas. Yang menjadi hairan kita, masalah itu merupakan masalah akidah, usul kepada kita. Mereka tak pegang Ar-Rahmanu ala arsyistawa, tetapi yang mereka pegang capal. Itu yang menghairankan. Kenapa capal pula yang menjadi isu? Tang akidah usul kepada kita, mereka tinggalkan. Tiba-tiba capal yang jadi perbahasan mereka dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab apa? Nabi Musa nak bertemu dengan Allah di Jabal Tusina tu, iqla' na'laik, yang Allah katakan tanggalkan kasut kamu. Tapi Rasulullah naik sampai ke atas dalam keadaan berkasut. La ilaha illallah. Punyanya. Itu dia. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Ya, siapa yang Allah bagi petunjuk, maka dia memang mendapat petunjuk. Maka kita kena bersyukur kepada Allah yang berikan kita petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kenapa? Hanya dengan itu kita dapat memahami kedudukan akidah ahli sunnah yang sebenar. Okey? Kalau kita tanya kepada mereka, apa mereka nak jawab? Itu pasal ahli-ahli bid'ah dia berhadapan dengan masalah-masalah nas-nas yang jelas. Apabila Allah mengatakan kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa dengan perbicaraan, mereka tak boleh nak terima. Kalau dia katakan kallamallaha Musa taklima, kalimah ha pada Allah tu hu ha. Ya, siapa yang belajar nahwu dia akan tahu i'rab dia. Kallamallahu maksudnya Allah fa'il. Dia yang berbicara. Kalau kallamallaha Musa, Musa yang berbicara dengan Allah. Musa berbicara dengan Allah tu biasa. Kita berbicara dengan Allah. Ya, kita mengadu, ya Allah, aku begini. Itu berbicara dengan Allah. Tetapi dalam ayat tu mengatakan kallamallahu. Allah yang berbicara dengan Musa. Satu benda yang ahli-ahli golongan ahli bid'ah tak boleh nak terima berkaitan dengan kalam Allah. Dia tak boleh nak terima. Pasal Allah yang berbicara dengan Musa. Na'udzubillah. Alhamdulillah ahli sunnah terima dalil sahih tanpa banyak ragu. Ya, subhanallah. Baik. Jadi, dalam perbicaraan as-sama, langit ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kejadian langit yang diangkat tidak mempunyai tiang. Ya, dan keluasannya hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada siapa di kalangan manusia yang mengetahuinya. Dan banyaknya bintang-bintang di langit itu pun tak ada siapa yang mengetahuinya. Kita mengatakan bintang, bila sebut satu bintang itu, kalau Allah mengatakan buruj, kelompok bintang yang disebutkan galaksi, yang mempunyai satu galaksi berjuta-juta bintang. Dan di bawah langit dunia ini ada berjuta-juta galaksi. Berarti berapa banyak bintang tu hanya Allah yang mengetahui. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan satu ayat, bila Allah mengatakan dalam Al-Quran, bila bintang berjatuhan. Bila planet-planet ini berjatuhan, dia berlaga antara satu sama lain. Boleh bayang tak?
berjuta bintang jatuh dan kita sebiji bumi di atas angkasa raya tu, boom, dilaganya. Nampak tak? Kegerunan akan berlaku. Yang mana Allah katakan, bila bintang berlaga antara satu sama lain, apa berlaku? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kamu akan menyaksikan pada hari itu manusia seperti rama-rama ataupun kelekatu yang berterbangan. Kenapa? Disebabkan bumi dah tak ada dah. Pom belaga. Kalau kita kereta belaga dengan kereta, nampak sangat. Ya, lori belaga dengan lori, nampak sangat. Tetapi bila bumi dengan belaga dengan planet-planet, dia jadi hancur debu yang berterbangan. Lalu orang yang ada di atas tu berterbangan. Seperti mana kelekatu, tak ada siapa, tak ada tempat untuk diduduk. Dia jatuhlah. Tapi nak jatuh ke mana? Masalahnya, kita berada di atas awang-awangan. Oleh kerana itu, azab yang paling pedih sekali di muka bumi ini adalah azab orang-orang yang menerima azab pada hari kiamat. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Minta lindung kepada Allah. Kenapa orang beriman ini akan mati sebelum tu. Jadi pom kata, habis berterbangan datang planet dengan planet berlaga. Orang manusia ada di tengah, hancur, pom, datang lagi, pom. Berapa ramai yang ada kat situ habis mati disebabkan pelagaan antara planet dengan planet. Na'udzubillah min zalik. Okay? Jadi ini di antara perkara yang agak menakutkan. Langit kedua bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Kita pun tak akan mampu untuk sampai ke langit yang berikutnya. Planet-planet yang di bawah langit pertama sahaja kita menyaksikan berbagai planet yang ada kecil, ada besar, ada lagi besar semenjak-menjak ini jumpa dengan berbagai-bagai bentuk planet yang mengkagumkan. Itu semua kejadian Allah yang mana kita beriman. Baik. Jadi ayat ini Allah mengatakan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan langit yang begitu dahsyat. Ya, langit yang begitu dahsyat Allah ciptakan. Dan sekarang Allah menceritakan pula, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimanakah gunung ganang itu dipacakkan. Ya, ini di antara makhluk Allah yang mana Allah jadikan gunung ganang ni asas kepada bumi, seolah-olah paku yang menstabilkan bumi. Oleh kerana tu gunung ganang tidak boleh dibuat main. Bukit Bakau tidak boleh dibuat main. Kalau buat main, jadilah banjir macam baru ni. Disebabkan apa? Okey, kita tengok ayat Al-Quran, Allah menceritakan kenapa gunung ganang ni tidak boleh dibuat main di dalam surah Fussilat. Okey. Di dalam ayat yang ke-10, ini dalam kejadian langit dan bumi, Allah ceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya, dan dia memberkatinya. Nampak tak kalimah memberkatinya? Berarti gunung ganang ni diberkatkan. Kewujudan dia jangan buat main-main. Oleh kerana tu, ya, dalam bab gunung ganang, sungai, bab rumput rampai, apa jugalah, ya, dia mesti ada orang yang menguruskannya dengan betul. Dia bukan bagi je. Pasal bila orang masuk pergi ceroboh tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai rizab, dia merupakan satu kesalahan sebenarnya. Kerana dia tidak rujuk penggunaannya. Ya, apabila kerajaan tetapkan, kena akurlah. Ya, tetapi mereka ceroboh, tanam musangking. Itu dah jadi cerita lain dah tu. Ya, tapi ianya salah.
Dia kena ikut prosedur. Mana-mana juga tanah Bukit Bakau mesti ikut prosedur. Kalau tidak, kita menyaksikan kehancuran satu kawasan, satu tempat ataupun bentuk-bentuk yang tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah menceritakan kami berkatkan dia. Oleh kerana itu Gunung Ganang di antara perkara-perkara yang diberkati. Okey. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini dihamparkan. Satu kalimah yang cukup menarik sekali. Allah mengatakan bagaimanakah bumi ini dihamparkan. Maksud hampar ini yang disebutkan oleh ulama tafsir, hamparan yang mana kita boleh duduk dan berada dalam keadaan selesa. Hamparan macam kapet dihamparkan untuk kita duduk. Allah mengatakan di sini, di bumi bagaimana kami hamparkan. Dan yang menarik sekali dalam sistem bumi ini, dia ada satu lagi makhluk yang dinamakan graviti. Maka graviti ini di antara perkara-perkara yang memainkan peranan menjadikan hamparan kepada bumi. Dia tidak dimiliki graviti ini di atas angkasa raya sana. Tetapi di bumi ada gravitinya. Maka oleh kerana itu kejadian bumi ni yang unik ni, kita tengok kat surah Fusilat tadi, bagaimana Allah jadikan bumi ni sebanyak 4 tahap. 4 tahap. Menunjukkan istimewanya bumi, apatah lagi apabila adanya Kaabah, apatah lagi adanya para rasul. Menjadi mulia, terlalu mulia. Okey. Kita tengok ayat yang ke-9 tadi. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika Rabbul Alamin. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Subhanallah. Pertama, saya beriman Allah menceritakan rububiyah, sifat ketuhanan yang maha hebat, dijadikan bumi dalam 2 masa. Itu yang pertama yang dibahaskan oleh ulama. Bulat tu 2 masa, isi dalam tu 2 masa. Apa? Ada 7 petala bumi itu, lapis bumi itu dijadikan, wallahu alam, itu kena tanya ahli yang bidang dalamnya. Kemudian Allah katakan lagi apa? وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ sawa'al lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya dan diberkatinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang yang bertanya. Okey, 2 masa jadikan bumi itu bulat, dan 2 masa lagi dijadikan gunung ganang, apa, lautan, semua apa dia? Lautan itu sebagai makanan. Nampak tak? Dalam hutan, dalam lautan, binatang-binatang tu dijadikan. Itu 2 masa, 2 campur 2, 4 masa. 4 masa. Faham ya? Bun faham? Jauh menung tu. Risau. Okey. 4 masa. Okey. Di sinilah menunjukkan kita jangan takut. Rezeki kita dah ada. Allah dah ciptakan rezeki kita ni. Waktu penciptaan bumi, rezeki kita dah ada. Cari je yang halal. Jangan buat yang haram. Senang je. Dan kita takkan mati selagi rezeki kita ada. Dan jangan takut rezeki kita dipotong kononnya. Tak, Allah dah tetapkan rezeki kita. Jangan takut. Bagi penegak-penegak Quran dan Sunnah, kita ingatkan, jangan takut. Okey, kemudian kita lihat. Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Pertama, kita beriman. Jangan bicara macam mana langit datang, bumi datang. Itu bukan urusan kita. Ya, Allah yang Maha mengetahui. Kemudian Allah firmankan lagi, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cermelang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi langit-langit dicipta dalam masa 2 masa. Ya, 2 masa. Bumi 4 masa dan langit 2 masa. Disitulah kejadian langit dan bumi 6 masa. Ya, Allah perincikan secara kasar begitu. Okey. Jadi dalam bab ini agak menarik, teori Big Bang tu mengiktirafkan 6 peringkat. Ya, 6 peringkat kejadian alam. Berarti Allah dah menceritakan 1400 tahun yang silam. Ya. Cuma ada perbahasan sedikit, tapi sampai Stephen Hawking mengatakan adalah satu benda yang tak boleh difikirkan. Ya, apa nak fikir? Iman je lah. Ya, dia katakan kalaulah waktu Big Bang tu berlaku terlari beberapa second bukan minit, beberapa second, takkan jadi alam semesta ni. Subhanallah. Maha suci Allah dalam penciptaannya yang maha agung. Okey, jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kejadian bumi dan langit ini telah diberitahukan oleh Allah di dalam surah Fussilat. Maka saya suka melihatkan pada ayat tersebut bagaimana Allah menceritakan di dalam surah Ahzab. Cuba tengok surah Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Makhluk yang cukup ajaib. Bumi 4 masa, langit 2 masa, gunung ganang dipacakkan. Lalu Allah mengatakan ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, yakni agama, kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Nampak tak? 2-3 makhluk yang hebat ini Allah nak serahkan amanah. Mereka tolak, takut. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Ya, kasar bunyi itu. Ya, manusia menerima amanah. Tuan-tuan dan perempuan, apabila amanah itu ditolak oleh gunung, ganang, langit, bumi, ya, tiba-tiba manusia yang macam ni, kita ni tak ada apa-apa, boleh terima. Subhanallah. Lalu Allah memberikan peringatan kepada kita. Pertama, kita ni zalim, dan kedua, jahil. Dan Allah takkan biar kita dalam keadaan begitu. Lalu diturunkan Rasul, diturunkan wahyu kepada Rasul, maka itulah bimbingan kita. Jadi oleh kerana itu bila Rasul mengatakan kanan, kita kata kanan. Tok Guru kata kiri, kita kata kanan. Bagus. Ya.
Itu kaedah dia. Rasul kata kanan, Tok Guru kata kiri, kita ambil kanan. Tak ada kias-kias, tak ada tafsir-tafsir. Ittiba'ur Rasul. Maka itulah akidah ahli sunnah yang mesti ada dalam diri kita. Biarpun dunia membenci kita, biarpun dunia nak tuduh apa sekali kepada kita, tetap ittiba'ur Rasul. Jangan berganjak walaupun selangkah. Biar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul yang cahaya yang betul. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma